Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar topik yang awal dalam pembelajaran tahun 6 iaitu nombor perdana. Okey, jadi kita nak tengok dululah apa itu nombor perdana, macam mana nak cari, apa ciri-cirinya dan macam mana kita nak pasti kalau diberi sesuatu nombor tu adakah ia nombor perdana ataupun tidak. Okey, jadi apa ciri-ciri nombor perdana kita jangan buang masa, kita nak tengok ciri-ciri nombor perdana yang ada. Jadi kita ada dua ciri-ciri nombor perdana. Okey, yang pertama, nombor itu mestilah lebih daripada satu. Okey, jadi nombor sifar, kosong ataupun nombor satu automatik bukan nombor perdana. Okey, jadi nombor perdana mesti bermula dengan 2 dan ke ataslah. Tak kisahlah nombor berapa pun. Okey, tapi kita akan fokus dalam nombor yang kurang daripada 100. Okey, jadi yang pertama ingat mesti lebih daripada satu. Okey, dan ciri yang kedua, nombor itu hanya boleh dibahagi tepat dengan satu dan dirinya sahaja. Okey, apa maksud dibahagi dengan tepat? Okey, dibahagi dengan tepat ni maksudnya bila kita bahagi dengan satu ataupun dengan diri dia sendiri ataupun nombor dia sendiri, tidak akan dapat baki. Itu maksudnya boleh dibahagi tepat. Kalau kita bahagi satu ataupun kita bahagi dengan diri dia, kita bahagi dengan nombor lain ke, ada baki, itu bukan nombor perdana. Okey, jadi kita nak tengok macam mana kita nak pastikan sesuatu nombor itu adalah nombor perdana ataupun tidak. Okey, baik. Jadi kita nak buat contoh yang pertama. Adakah dua nombor perdana? Jadi macam mana kita nak pastikan? Jadi dua ini kalau yang kita tahu, sifir kita pun kita dah hafal. Dua bila kita bahagikan dengan satu, kita akan dapat balik nombor dia. Dua dan tidak akan ada baki. Dan dua juga kita boleh bahagi dengan dua. Dirinya sendiri. Ini yang maksud bahagi dengan dirinya sendiri tu. Okey, kalau nombor yang diberi adalah dua, dia akan bahagi dengan dirinya sendiri dan kita akan dapat jawapan tanpa baki. Dan untuk nombor dua ni, dia tak boleh dah kita bahagi dengan nombor-nombor lain. Kalau kita cuba dua bahagi dengan tiga, dua bahagi dengan empat, mesti akan ada baki. Okey? Jadi, ciri yang pertama, nombor dua adalah lebih daripada satu. Okey, jadi ciri yang pertama dia dah ada lah. Ciri-ciri nombor perdana yang pertama tadi, dia dah ada. Okey, dan okey, kamu tengok boleh dibahagi tepat dengan satu dan seterusnya, dua juga boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri. Dengan nombor-nombor lain tak boleh. Jadi bila nombor dua telah menepati semua ciri-ciri ini, maka dua adalah nombor perdana. Kenapa kita kata dua adalah nombor perdana? Sebab kita ingat balik syarat tadi ataupun ciri-ciri tadi. Okey, dia mesti lebih daripada satu. Okey, dah ada. Kemudian dia boleh dibahagi tepat dengan satu, betul. Dan dia boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri. Dah tak ada lagi nombor lain yang boleh dibahagi dengan dia. Okey, jadi automatik jawapan dua adalah nombor perdana. Okey, jadi kita tengok contoh yang lain. Jika diberi, okey, 8. Adakah 8 ini nombor perdana? Jadi sebelum apa-apa kita nak tengok 8 ni apa yang boleh bahagi dengan diri dia? Apa yang boleh bahagi dengan 8? Okey, jadi yang pertama, kita boleh cari 8, kita boleh bahagi dengan satu. Okey, kemudian 8 kita boleh bahagi dengan dirinya sendiri, of course. Dan kamu tengok, 8 boleh juga bahagi dengan 2. Sebab dalam sifir 2 ada jawapan 8. Dan 8 juga kita boleh bahagi dengan 4. 8 itu ada dalam sifir 4. Jadi kalau kamu tengok untuk ciri-ciri nombor perdana. Yang pertama, okey, betul. 8 adalah lebih daripada satu. Okey, tapi kita tak boleh terus kata, oh 8 adalah nombor perdana sebab dia lebih daripada satu. Tak boleh. Kita kena tengok ciri-ciri yang lain juga. Okey, kemudian 8 boleh dibahagi tepat dengan satu. Okey, betul. Tapi kamu tengok ciri yang ketiga ni. Ciri yang ketiga ni, 8 boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri, 2 dan 4. Jadi dah lebih, dah ada banyak nombor yang dia boleh bahagi. Jadi itu bukanlah ciri-ciri nombor perdana.
Maka 8 bukan nombor perdana. Ciri yang dia ada cuma lebih daripada satu dan boleh dibahagi dengan 1. Untuk ciri yang ketiga ni, dirinya sendiri ni betul, tapi 2 dengan 4 pun boleh juga. 8 itu boleh juga dibahagikan dengan 2 dan 4. Okey, jadi 8 bukan nombor perdana. Kalau nombor perdana ni dia kena bahagi dengan 1 dan diri dia sendiri je. Nombor-nombor lain semua tak boleh. Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh. Adakah 13 nombor perdana? Ini cikgu ambil contoh-contoh nombor yang kurang daripada 100 ya. Okey, kita nak check 13 ni nombor perdana ke tidak? Jadi kita tengok apa yang kita boleh bahagi dengan 13 ni. Jadi yang pertama 13 boleh dibahagi dengan 1. Okey, kita akan dapat balik jawapan dia, nombor dia. Dan 13 ni kita boleh bahagi dengan dirinya sendiri. 13 bahagi 13 kita akan dapat semula 1. Dan kalau kamu tengok sifir 13 ni tak boleh bahagi dengan nombor-nombor lain. Kalau kita bahagi dengan nombor lain mesti akan ada baki. Contoh kalau kita ambil yang paling sikit lah. 13 bahagi dengan 2. Kita akan dapat 6 berbaki 1. Jadi tak boleh. Itu bukanlah ciri-ciri nombor perdana. Okey, jadi kita tengoklah ciri yang pertama. Yang pertama dia dah menepati. Okey, sebab 13 adalah lebih daripada 1. Okey, yang kedua, okey kamu tengok boleh dibahagi tepat dengan 1. Ini yang cikgu tunjuk dekat sini. Kamu tengok pada skrin kamu. Dan boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri sahaja. Dah tak ada nombor lain dah. Bahagi 2 tak ada, bahagi 3 tak ada, bahagi 4 dan seterusnya. Jadi bila 13 telah menepati semua ciri-ciri ini, maka 13 adalah nombor perdana. Jadi kamu tengok nombor itu dan kalau dia menepati setiap ciri-ciri nombor perdana, nombor itu adalah nombor perdana. Okey, seterusnya kita cuba dengan 63. Adakah 63 ini nombor perdana? Okey, jadi kita cek dulu. Apa nombor yang boleh bahagi dengan 63 ni? Okey, jadi yang pertama dia boleh bahagi dengan 1. Semua nombor lah kan. Boleh bahagi dengan 1. Dan dia boleh bahagi dengan dirinya sendiri. Betul? Okey, ada lagi tak? Kalau kamu dah hafal sifir, kamu tengok jawapan 63 ni. Dekat sifir mana lagi yang ada jawapan 63? Jadi kalau kamu hafal sifir, automatik kamu dah boleh tahu dah. 63 boleh bahagi dengan 7. Ada dalam sifir 7 dan ada dalam sifir 9. Jadi bukan sahaja dia boleh bahagi dengan 1, dia boleh bahagi dengan dirinya sendiri, dia boleh bahagi dengan 7 dan dia boleh bahagi dengan 9. Okey, jadi kita nak tengok adakah 63 ni ada ciri-ciri nombor perdana. Okey, jadi yang pertama ada 63 adalah lebih daripada 1. Okey, baru satu ciri. Okey, kita tengok yang lain. Boleh dibahagi tepat dengan 1. Okey, betul. Kemudian yang ini kamu tengok. Boleh dibahagi tepat dengan dirinya sendiri 7 dan 9. Maknanya dah lebih. Jadi bila dah lebih maka 63 bukan nombor perdana. Kalau nombor perdana dia akan stop sampai sini je. Bahagi dengan 1 dengan bahagi dengan dirinya sendiri. Kalau nombor itu boleh bahagi dengan sifir-sifir lain lagi, dia automatik bukan nombor perdana. Okey, jadi ini adalah kesimpulanlah. Kalau kamu cek sesuatu macam tadi cikgu kata, kita fokuskan kepada nombor-nombor di bawah 100. Tak perlulah kita cari sampai 1000, sejuta tu kan. Okey, kita fokuskan untuk silibus tahun 6, kita fokus kepada nombor-nombor di bawah 100 dan yang kamu nampak di skrin kamu inilah adalah nombor-nombor perdana yang ada. Dan kalau kamu cek, kalau kamu saja-saja nak semak, katalah kita pilih 67, kamu semaklah. Boleh ke dibahagi dengan nombor lain? Dan kalau kamu tengok semua nombor ni dia cuma boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Dan semua nombor ini of course lebih daripada 1. Okey, jadi secara rumusan, nota ringkas yang cikgu boleh bagi, nombor perdana ni kita ulang balik, dia ada 2 ciri. Yang pertama, dia mesti lebih daripada 1. Okey, jadi kosong ataupun sifar dengan angka 1 automatik bukan nombor perdana. Okey, dan nombor itu mestilah boleh dibahagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, jadi contoh yang ada kat sini adalah nombor 17 dan 27.
Kenapa 17 ni nombor perdana? Sebab dia boleh bahagi dengan dirinya sendiri dan boleh bahagi dengan satu sahaja. Tapi kalau kamu bandingkan dengan 27, 27 ni dia boleh bahagi dengan satu, betul? Dia boleh bahagi dengan dirinya sendiri, betul? Ni 27, tapi boleh juga dibahagi dengan 3 dan boleh juga dibahagi dengan 9. Okey, jadi kalau macam tu, dia bukan nombor perdana. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini, sangat mudah, dan cikgu harap dengan video ini kamu boleh jawab tugasan-tugasan yang akan diberikan, dalam grup WhatsApp nanti. Okey, jadi cikgu berhenti kat sini, kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum, terima kasih. Jumpa lagi.